Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Julai 2023 bersama saya Nur Syaham Mama Amin. Polis mengesahkan sedang menjalankan siasatan terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng berhubung kenyataannya yang menyentuh isu 3R. Timbalan Pengarah Forensik Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, G. Suresh Kumar berkata, siasatan dijalankan selepas PDRM menerima beberapa laporan polis berkait perkara itu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 505-B Kanun Keseksaan. Selain itu, Guan Eng juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Suresh berkata laporan yang diterima berkaitan kenyataan bekas Menteri Kewangan itu yang mendakwa Gelombang Hijau bakal memusnahkan Tok Kong dan menafikan hak agama di Pulau Pinang. Kenyataan itu dipercayai diucapkan Guan Eng dalam satu program di Tok Kong Batu, Jelutong pada 7 Julai lalu. Pada 8 Julai lalu, portal berita Malaysia Now turut menyiarkan artikel berhubung kenyataan ahli Parlimen Bagan itu. Sementara itu, Utusan Malaysia memetik, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata PDRM akan memanggil Guan Eng dalam masa terdekat berhubung ucapannya. Sementara itu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut berdepan siasatan bawah Akta Hasutan kerana dipercayai menyentuh isu agama, raja-raja dan bangsa. Suresh Kumar dalam satu kenyataan media hari ini mengesahkan perkara tersebut. Menurut Suresh, Hadi disiasat kerana dipercayai menyentuh isu 3R yang mendakwa DAP mahu mengekalkan pengertian Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan berdasarkan tafsiran penjajah menjunjung liberalisme dan kebebasan yang diamalkan oleh negara barat. Kenyataan tersebut dipercayai dilakukan melalui hantaran di Facebook Hadi pada 8 Julai lalu. Isu tersebut diulas dalam artikel yang diterbitkan oleh portal berita New Straits Times bertarikh 8 Julai. Tambah Suresh, siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian D5, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Kawalan dan Multimedia 1998. Suresh turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Tambahnya lagi, tindakan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden BN Ahmad Zahid Hamidi percaya Guan Eng sedia memberi kerjasama kepada polis susulan dakwaan sengaja membangkitkan isu agama, raja dan kaum dalam satu ceramahnya. Isu itu didakwa berkaitan ucapan Guan Eng yang menyentuh mengenai perobohan tokoh Buddha jika gelombang hijau menguasai Pulau Pinang. Guan Eng menafikan tuduhan itu dan mendakwa ucapannya diputar belit satu portal berita. Timbalan Perdana Menteri menjelaskan apa sahaja kebenaran yang dikatakan Guan Eng, polis sudah memberi komitmen untuk menyiasat dan mengambil tindakan. Justru Zahid menasihati semua pihak untuk menangani perbezaan pandangan politik dengan akhlak yang baik. Zahid dalam satu kenyataan di Facebook menegaskan pembunuhan karakter harus dielakkan kerana ia akan mencetuskan situasi tidak harmoni di antara rakyat Malaysia. Mengulas lanjut, Zahid berkata semua pihak seharusnya mengelakkan memfitnah antara satu sama lain dalam berpolitik dan sebarang perkara tidak jelas harus dirungkai dengan penuh hemah dan mengikut perundangan. Sebelum ini, sebuah portal berita tempatan yang memetik laporan akhbar bahasa Mandarin melaporkan Guan Eng memberi amaran kepada pengundi Pulau Pinang untuk menyekat gelombang hijau daripada bertapak di negeri itu. PDRM akan memanggil dua pemimpin parti politik terbabit dalam masa terdekat berkaitan kenyataan dipercayai menyentuh isu agama, kaum dan institusi diraja. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata pihaknya akan merakam percakapan Hadi serta Guan Eng berkaitan siasatan dibuat terhadap mereka. Razaruddin memberitahu polis akan selaraskan untuk memanggil mereka dalam masa terdekat dan siasatan terperinci juga sedang dijalankan. Pemuda PN hari ini membuat laporan polis terhadap Guan Eng. Ekoran dakwaan menuduh gabungan itu akan merobohkan tokoh Buddha di Pulau Pinang jika menang dalam PRN kali ini. Antara yang hadir di IPD Dan Wangi hari ini adalah Timbalan Ketua Pemuda PN Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal. Laporan polis ini dibuat di bawah Seksyen 499, 500 dan 505 Kanun Keseksaan serta Seksyen 4 Akta Hasutan 1948. What Lim Guan Eng had stated in Mandarin in his political rally in Penang is seditious in nature. It's quite
grievous ya. Kalau kita tengok kenyataan yang beliau buat adalah sangat berbahaya kepada hubungan antara kaum dan agama di Malaysia. Jadi saya tidak faham kenapa saudara Lim Guan Eng sanggup meracuni, poisoning the mind of Chinese voters, scaring them about the green wave yang kami tolak sebenarnya. Ini istilah yang dicipta oleh Tan Sri Lim Kit Siang, the father himself, berkenaan dengan kebangkitan rakyat, menolak Pakatan Harapan yang kuat menipu dan Barisan Nasional yang kuat mengompak. Itulah sebenarnya gelombang kebangkitan rakyat yang Perikatan Nasional dapat dalam PRU ke-15. Yang kata PN as being dia sebut tak baca ni sebenarnya misinterpret kenyataan sebenar ni, dan bukan tu yang dia kata sebenarnya. Kita dah semak transkrip rakaman video, ceramah dan audio yang beliau nyatakan. Ya, beliau merujuk tentang kuil dan cuba menyalahkan kerajaan Kedah yang dipimpin oleh PAS dalam hal ini. Jadi kamu nak jawab, jangan jawab depan dalam media, jawab dekat polis. Ya, kenyataan kamu tu memang berbau hasutan. So kalau betul kata benda itu satu salah tafsir, sepatutnya Lim Guan Eng datang sini untuk buat laporan membela dirinya. Ya, betul. Terangkan, bawalah bukti kenyataan beliau itu disalah tafsir oleh Malaysia Now ataupun China Press. Saman Malaysia Now, saman China Press. Senang untuk cerita. Dalam perkembangan lain, Muhyiddin Yassin mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menipu berhubung langkah kerajaan melupus hutang Felda. Kata Muhyiddin, hutang Felda sebenarnya sudah dilepuskan oleh kerajaan pimpinannya pada 2021. Sekarang ini Madanon dikenal sebagai pembohong. Semalam saya ulas panjang lebar, saya tak nak ulas di sini, tapi dah tersebut juga, iaitu apa yang telah pun disebut oleh Anwar Ibrahim, masalah berkenaan dengan penghapusan hutang peneroka Felda 83 bilion. Yang dia kata saya ini cuma pandai cakap umum tapi tak laksanakan. Pembohong! 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 3 kali. Mana pula begitu? Hari ini saya semak. Masuk dalam WhatsApp group, saya tanya, macam mana, betul tak apa yang telah pun saya sebut pada waktu saya jadi Perdana Menteri? Tahun 2021 kita buat kesan untuk hapuskan hutang peneroka yang sudah jadi hutang lapuk berpuluh-puluh tahun namanya. Saya nak cek. Dia kata betul. Memanglah betul. Takkan Muhyiddin pembohong. Saya cek dengan Datuk Tan Sri Idris Yusof, pengurusi Felda yang sudah baru ini diberhentikan oleh Anwar Ibrahim. Dia ada tag dengan saya, dia kata betul, 83 bilion yang Tan Sri umum dulu sudah pun dilaksanakan oleh Felda, dah masuk dalam penyata bulanan potongan. Tapi Anwar Ibrahim tak faham. Saya heran, muka dia macam Cik Odik. Saya tak kata apa pun. Saya kata rupa macam Cik Odik. Kalau cakap ni macam ni berapi-api kat sini. Saya kalau pidato dah tentu saya kalah. Tapi bila cakap dia kata apa? Dia kata Muhyiddin cakap saja. Sekarang saya yang nak bagi 83 bilion. La ilaha illallah. Siapa yang bohong? Jadi sekarang ni Muhyiddin ke Anwar? Muhyiddin ke Anwar? Siapa kaki bohong dan kaki penipu? Tuan-tuan, saya tak pernah bohong. Terdahulu ketika berucap pada sambutan Hari Peneroka Felda, Anwar mendakwa pengumuman mengenai pemasuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerajaan terdahulu tidak disertai sebarang kelulusan. Sebaliknya, kata Anwar, kerajaan PN pimpinan Muhyiddin hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah 8.3 bilion ringgit tersebut. Baik, berita seterusnya. Datuk Seri Anwar menyifatkan kenyataan dan kritikan Dr. Mahathir Mohamad mengenai kerajaan merupakan cubaan terdesak terakhirnya untuk kelihatan relevan dalam politik masa kini. Menurut Datuk Seri Anwar, bekas Perdana Menteri itu telah kehilangan pengaruhnya selepas PRU 15, apalagi selepas dia mengalami kekalahan besar di Parlimen Langkawi. The Prime Minister lost, the ex-Prime Minister lost his deposit.
is seen to be relevant, I'm going to make it irrelevant, I'm not going to comment on it. And I think we have to stay close. I am a Malay, I respect, the Malay culture, Malay tradition, Malay rulers, Malay language, but that should not make me a racist by denying the rights of others. I mean, how do you make sure that this country survive as a nation whilst protecting the rights of the Malays? You want to insist that it's a purely a Malay country and deny the rights of others. I mean, saying this will be exploited. Tonight, us and the South Speaker will say, look, Anwar, the Bar Council Conference say this is not a Malay country. It does not matter. I think we will continue. I mean, I will use all the powers and resources that we have to deal with the situation and to respond. If we fail in this narrative, we fail in this discourse, we fail as a nation. But I think most of us, we all have to take that position. Yes, the Constitution is very clear on the position of the Malays. But the Constitution is also clear to protect the welfare of all citizens in this country. And the future is for all Malaysians. And I can't understand why in 2023 we are stuck. We're not talking about governance, we're not talking about economic advancement or digital technology. We're stuck about whose country this country belongs. To the Malays or the Chinese Christians. And worse, this corrupt pottery of leaders were those who have abused and enriched themselves, not the Malays. They're all billionaires. Their children are billionaires. They talk about Malay survival. I challenge them. If it's true you want to help the Malays, then surrender half your wealth to the Malays. Anwar menjawab soalan bekas Presiden Badan Peguam Malaysia Christopher Leong yang menjadi moderator sesi itu sekiranya terdapat kesan daripada kenyataan Mahathir. Mahathir baru-baru ini membuat kenyataan bahawa mempromosikan Malaysia yang berbilang kaum adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, Mahathir juga menuduh orang bukan Melayu tanpa memberikan bukti mahu menukar pemilikan dan nama Malaysia. Pada PRU 15 lalu, Mahathir yang mewakili pejuang kalah teruk di Langkawi apabila hilang wang pertaruhan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.